Okey, salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada semua murid. Okey, cikgu pada minggu ini akan mengajar topik pendidikan kesihatan iaitu PEERS, Unit 1 PEERS, Kesihatan Diri dan Reproduktif. Dan topik kita pada hari ini adalah abstinen. Okey, boleh juga merujuk buku teks muka surat 156 sehingga 164. Okey, kita tengok di sini standard pembelajaran yang terdapat untuk topik ini. Okey, yang pertama, kamu hendaklah dapat menyatakan maksud abstinen. Dan yang kedua, menjelaskan kepentingan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Ketiga, mengaplikasikan kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang keempat, mengenal pasti cabaran mengamalkan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang kelima, mengenal pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Dan yang seterusnya, menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir sekali, menjana idea cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Cikgu berharap selepas habisnya topik ini, semua standard pembelajaran ini kamu dapat capai dan kamu aplikasikan dalam kehidupan seharian. Kemahiran abstinen ini. Okey, kita tengok dulu apa itu abstinen. Okey, yang pertama di sini, kemahiran menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual sebelum nikah ataupun hubungan seksual yang tanpa ikatan. Nampak tak yang cikgu dah highlight sini? Menahan diri, ini adalah keyword. Kemahiran menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual sebelum nikah ataupun tanpa ikatan. Okey, seterusnya maksudnya ataupun boleh dikenali juga sebagai, didefinisikan juga sebagai penolakan seseorang dengan yakin dan tegas untuk mengatakan tidak. Cikgu ulang sini, untuk mengatakan tidak kepada tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang pertama tadi, kemahiran menahan diri. Yang kedua, nampak sini, penolakan. Jadi itu adalah maksud abstinen. Okay, seterusnya, apa pula itu STD? STD ya. Okey, STD adalah singkatan untuk sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. Okey. Merupakan istilah penyakit kelamin dalam bidang perubatan. Nampak sini ya? Penyakit kelamin dalam bidang perubatan. Itu adalah scientific words untuk penyakit kelamin. Okey, penyakit ini merebak melalui hubungan kelamin, melalui faraj, dubur atau oral. Nampak tak yang cikgu dah highlight di sini? Ini adalah keyword. Apa itu STD ya? Cikgu harap kamu semua faham. Baiklah. Seterusnya, kita akan tengok kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok satu persatu. Apa kepentingannya kemahiran abstinen ini dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum bernikah? Okey, dapat mengelakkan pujuk rayu pasangan, tidak mengira sama ada lelaki maupun perempuan. Apabila kamu menguasai kemahiran abstinen ini, kamu dapat mengelakkan pujuk rayu pasangan, tidak mengira sama ada lelaki maupun perempuan. Okey, yang kedua pula, kemahiran abstinen dapat menyelamatkan diri daripada ajakan dan muslihat pasangan tidak jujur yang hanya menginginkan hubungan seks. Ini selalunya lah yang lelaki berkata-kata manis. Berkata-kata manis apabila hendak berkenalan dengan wanita tetapi ada niat lain. Dalam erti kata lain, kamu tahulah kan, buaya darat.
adalah ayat-ayat buaya darat kan untuk mengayat si perempuan. Okey, baiklah. Itu adalah kemahiran abstinent. Okey. Seterusnya, okey. Apakah cabaran mengamalkan abstinent ini? Okey. Kita tengok satu persatu. Ada 4 di sini yang dinyatakan di sini. Ada 4 cabaran dalam mengamalkan abstinent. Iaitu pengaruh rakan, pengaruh persekitaran, pengaruh luar kawalan dan pengaruh internet dan media sosial. Okey, ajaran agama dan norma dalam kehidupan manusia menolak perlakuan seks sebelum adanya ikatan perkahwinan. Tiada agama yang menggalakkan ataupun yang membenarkan hubungan seks sebelum nikah. Namun, terdapat kekangan yang merupakan cabaran untuk mengamalkan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Jadi inilah cabaran-cabaran yang kita akan kupas satu persatu nanti. Okey. Kita tengok satu persatu. Pengaruh rakan. Ini adalah cabaran yang pertama. Pengaruh rakan. Sini cikgu dah letak beberapa gambar untuk kamu mendapat idea apa itu pengaruh rakan. Bagaimana pengaruh rakan itu mempengaruhi kamu. Kita tengok sini. Remaja mudah terpengaruh dengan ajakan dan dorongan terutamanya perkara yang dianggap menyeronokkan. Apabila seronok, kawan kamu cakap, Mamat, seronoklah benda ni. Contohlah macam main game. Kawan kamu cakap game tu seronok. Kamu terpengaruh. Kamu pun install game tu dan kamu pun main. Sama juga dengan situasi seperti ini. Okey, yang seterusnya. Mereka tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi seperti statutory rape. Okey, ini bermaksud, statutory rape ini bermaksud merupakan istilah perundangan yang merujuk kepada hubungan seks dengan seseorang di bawah usia kerelaan. Maksudnya seks di bawah umur lah. Kalau seperti kamu masih di bawah umur sebab kamu remaja lagi, bersekolah lagi. Jadi ini adalah pengaruh rakan. Cabaran apabila kamu hendak mengaplikasikan kemahiran abstinent tadi. Okey, kita tengok pula pengaruh seterusnya. Okey, pengaruh seterusnya adalah pengaruh internet. Pengaruh internet. Pengaruh internet ni seperti yang kamu tahu, memang banyak cabang yang boleh merosakkan pemikiran remaja masa kini ya. Okey. Bagaimana pengaruh internet ini mempengaruhi ataupun menjadi cabaran? Kemudahan untuk mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber. Ini memang selalu sangat di kalangan remaja. Sebab kemudahan ini semuanya di hujung jari. Kamu dapat mengakses apa jenis laman web yang kamu hendak cari tanpa sekatan. Sebab itu, kalau di rumah, kalau ibu bapa kamu tahu, jadi dia sepatutnya menyekat laman web yang tidak sesuai untuk usia kamu. Okey, seterusnya. Kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Apabila kamu sudah dapat mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber, secara tidak langsung kamu akan cenderung untuk terlibat dengan fantasi seks. Sebab apa? Emosi kamu sudah terganggu, psikologi kamu asyik fikir je. Apa yang kamu nampak tadi tu kamu fikir. Kamu fikir dan kamu ingin mencuba. Jadi itu adalah antara cabaran-cabarannya dari aspek pengaruh internet. Okey, kita tengok pengaruh seterusnya. Okey, ini pengaruh luar kawalan. Pengaruh luar kawalan ini selalunya terjadi di luar kawalan kita lah. Contohnya kalau di sekolah, di tempat kerja, di tempat awam. Nampak gambar yang cikgu letak ni kan. Ini selalunya tengok. Ini adalah unsur paksaan. Ini pun sama unsur paksaan semua. Ini dikira sebagai sexual harassment semua ni ya. Kita tengok satu-satu. Nampak? Pengaruh luar kawalan. Unsur paksaan menghalang mangsa daripada melaksanakan abstinent. Apabila kamu sudah dipaksa untuk melakukan benda yang kamu tidak rela, secara tidak langsung kamu akan menghadapi cabaran untuk melaksanakan abstinent. Abstinent tadi adalah kemahiran untuk berkata tidak kepada aktiviti-aktiviti seksual yang tidak bermoral.
Okey. Ini juga perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Mungkin kamu bekerja di pejabat, contoh kan, kerja di pejabat, bos kamu itu orang ternama. Dia cakap dia akan mengugut kamu. Kalau kamu tidak mengikut cakap dia, kamu akan dibuang kerja. Itu adalah dia menggunakan pangkat. Pangkat dan kedudukan menyebabkan kamu tidak boleh nak melaksanakan abstinence tadi. Fizikal juga, mungkin nak tengok macam ni. Fizikal bukan? Fizikal seorang budak kecil dengan seorang lelaki dewasa. Sama juga. Itu adalah pengaruh luar kawalan. Okey. Kita tengok pula pengaruh yang seterusnya. Okey, iaitu pengaruh persekitaran. Okey, apa itu pengaruh persekitaran? Okey, yang ini terlalu terdedah dengan unsur kehidupan yang negatif. Ada-ada saja yang terjadi. Maksudnya persekitaran ataupun kawasan perumahan kamu tu ataupun kamu berkawan dengan orang yang tidak betul, negatif lah semuanya kan. Jadi kehidupan yang negatif. Jadi secara tidak langsung dia akan menjadi cabaran kepada kamu. Okey, masalah dalam institusi kekeluargaan. Nampak gambar yang cikgu dah letak sini. Apabila keruntuhan ataupun pergolakan di dalam keluarga, secara tidak langsung anak yang menjadi mangsa, betul. Apabila anak menjadi mangsa, dia akan merasakan diri dah tidak disayangi. Jadi dia akan keluar rumah dan bergaul dengan orang yang tidak betul. Sebab apa? Mak bapak dah tak peduli pun sebab mak bapak dekat rumah pun asyik gaduh. Jadi secara tidak langsung kawan yang memang seorang yang negatif memperkenalkan kamu kepada benda-benda yang di luar kawalan tadi. Okey, seterusnya boleh menjadi juga kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah. Apabila kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah, kamu dah tidak ada perisai untuk kamu berpegang kepada ajaran agama, untuk berkata tidak kepada sesuatu situasi yang salah di sisi agama dan undang-undang. Seperti seks luar nikah tadilah. Itu situasi yang tengah hangat sekarang ni di kalangan remaja. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, di sini kita tengok situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Okey, kita akan tengok satu persatu. Di mana situasi ini, situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Okey, yang pertama, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Okey, ketiadaan pengetahuan tentang seksual akan mendorong murid bertindak mengikut perasaan dan mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Itu kurang. Sebab itu sekarang ni, setiap kalau kamu masih ingat, kamu belajar tentang secara tidak langsung pendidikan seksual dari tingkatan 1, betul? Tingkatan 1 kamu belajar, tingkatan 2 kamu belajar, tingkatan 3 kamu belajar. Jadi tingkatan 4 sekarang pun kamu belajar juga tentang pendidikan seksual. Maksudnya ada diselitkanlah dalam pendidikan kesihatan itu bagaimana pendidikan seksual itu sepatutnya kamu titik beratkan dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya, tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Okey, tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri ini adalah seperti kehidupan seseorang yang sangat bebas. Kehidupan yang bebas dan keseronokan tanpa batasan. Selalunya seperti budaya lepak, penyalahgunaan bahan ataupun parti liar. Dekat situlah situasi-situasi seperti itulah yang akan membuatkan remaja terjebak dengan seks luar nikah. Sebab apa? Lepak dengan orang yang tidak betul, penyalahgunaan bahan dan parti liar. Okey, seterusnya pula. Berpakaian kurang sopan. Okey, apabila berpakaian kurang sopan ini, dia selalu merujuk kepada kaum wanita. Sebab apa? Apabila seorang wanita itu berpakaian seksi dan mencolok mata, ia boleh merangsang nafsu seksual pasangan yang melihat. Tak kiralah pasangan ke ataupun orang yang berlainan jantina ke, dia akan merangsang nafsu
seksual seseorang. Okey, seterusnya pula, situasi yang seterusnya, berdua-duaan di tempat sunyi. Okey, apabila kamu berdua-duaan di tempat yang sunyi, situasi ini situasi yang bersiko kerana berdua-duaan di tempat sunyi akan wujudnya orang ketiga. Itu kan perumpamaan yang selalu kita dengar. Yang akan menghasut fikiran dan nafsu anda untuk melakukan perbuatan tidak bermoral kerana adanya ruang dan peluang. Apabila kamu berdua-duaan akan ada orang ketiga, iaitu syaitan. Okey, ia akan membuatkan kamu yang akan menghasut fikiran dan nafsu kamu. Okey, seterusnya yang terakhir. Apabila situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah adalah menonton bahan pornografi. Okey, menonton bahan pornografi ini apabila kamu sudah terjebak, dia akan boleh menyebabkan kamu ketagih. Apabila kamu ketagih, di situlah nanti akan terjadinya orang yang gila seks. Okey, situasi menonton bahan pornografi ini boleh meningkatkan rangsangan kepada tingkah laku seksual bersikolah disebabkan perasaan ingin mencuba tu, perasaan ingin tahu. Dan ini ialah yang akan mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Jadi dia akan banyak akibat sebab dia. Kesan dia. Okey, baiklah. Seterusnya, kita tengok kesan seks sebelum nikah terhadap diri. Nampak tak gambar yang cikgu dah letak sini? Ini dua orang remaja berpakaian sekolah. Nampak ni? Kalau muda-mudi sudah berduaan, yang ketiga adalah saya. Nampak tu? Syaitan. Tadi seperti yang cikgu cakap tadi. Nampak ni? Ni pun sama. Okey, kita akan tengok satu persatu. Apa dia? Okey, kesan dia kepada diri sendiri. Kehamilan yang tidak diingini. Apabila kamu hamil tanpa diingini, sebab kamu masih muda, akan berlakulah pengguguran anak yang tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Sebab kamu belum ada duit pun nak pergi bayar untuk menggugurkan bayi secara betul. Lepas itu kalau kamu gugur. Ini kalau kamu lahirkan, kamu akan lahirkanlah zuriat luar nikah. Sebab apa? Sebab kamu belum cukup umur untuk mendaftar perkahwinan. Selepas itu, lepas gugur tadi tidak selamatkan, mendorong juga jenayah pembunuhan bayi dan pembuangan bayi. Ini selalu terjadi ni. Lepas itu kemerosotan dalam pelajaran. Kamu tidak dapat fokus. Itulah mulanya kamu akan berhenti sekolah. Tak ambil SPM. Macam itulah. Sebab dah terjadinya seks sebelum nikah. Seterusnya mencemarkan reputasi diri. Semua orang kenal kamu. Sebab kamu sudah dikenali dengan perangai-perangai yang tidak bermoral. Selepas itu kemerosotan tahap kesihatan. Kemerosotan tahap kesihatan ini adalah seperti penyakit kelamin lah. Penyakit kelamin, seperti STD tadi, AIDS, HIV, semualah. Itu adalah kesan seks sebelum nikah terhadap diri. Okey, kita tengok pula kesan seks sebelum nikah terhadap keluarga. Okey, kalau terhadap keluarga, dia akan memberi kesannya kepada keluarga dengan mencemarkan reputasi keluarga. Menjadikan keluarga porak-peranda. Ibu bapa hilang pertimbangan apabila dapat tahu kamu terjebak dengan seks luar nikah. Ibu bapa pula yang gaduh. Apabila gaduh, bercerai. Lepas tu, kamu lagilah tidak terurus. Selepas itu, mengalami gangguan emosi. Satu keluarga mengalami gangguan emosi. Kenapa? Sebab keluarga sudah dipulaukan oleh masyarakat. Disebabkan oleh perangai kamu. Disebabkan nilai titik, rosak susu sebelang. Begitulah peribahasanya. Satu keluarga kena. Kamu buat masalah, satu keluarga kena. Satu keluarga menanggung malu. Selepas itu akan berlakunya keruntuhan keharmonian keluarga. Yang dulunya keluarga kamu bahagia, dah terus tak ada. Bapa bawa haluan masing-masing, ibu bawa haluan masing-masing, kamu bawa haluan masing-masing. Itu bahayanya kesan seks sebelum nikah terhadap keluarga. Tadi tak ada diri, sekarang tak ada keluarga. Okey, kita tengok pula kesan seks sebelum nikah terhadap masyarakat. Kita tengok terhadap masyarakat, peningkatan masalah sosial.
Apabila remaja terlibat dengan seks sebelum nikah ni, terjadilah banyaknya peningkatan masalah sosial. Lahirnya lebih ramai anak yang tidak sah taraf. Okey, anak tidak sah taraf ini adalah anak di luar nikah. Maksudnya dia lahir sebelum ada ikatan yang sah. Lagi satu, penyakit jangkitan seksual semakin berleluasa. Nanti penuhlah pusat pemulihan sana. Sebab apa? Sebab kamu ada AIDS lah, HIV lah, STD lah. Ingat penyakit-penyakit kelamin selalunya tiada penawar ataupun ubatnya. Okey, baiklah. Kita tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah slide terakhir cikgu. Tadi sudah ada situasi yang menyebabkan seks luar nikah. Kita ada kesan dan sini sekarang ni kita ada cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Okey, kita tengok. Yang pertama, kamu hendaklah memelihara reputasi diri sebaik-baiknya. Kalau yang perempuan, jagalah mahkota diri kamu baik-baik. Yang kedua, berani berkata tidak dengan tegas dan yakin. Ini tak kiralah lelaki ke perempuan. Sebab kalau seks luar nikah ini, seks kalau yang melibatkan seksual ni, dia boleh terjadi kepada lelaki maupun wanita. Okey, yang seterusnya, mewujudkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Kalau yang lelaki, kalau yang perempuan kata tak nak, maksudnya tak nak lah, tak payahlah pujuk rayu lagi. Yang perempuan pun sama. Kalau lelaki tak nak, tak payahlah pujuk lagi. Sama, maksudnya kamu kena saling hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, yang seterusnya, mempraktikkan abstinen dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya kamu kena betul-betul. Apabila kamu betul-betul mempraktikkan, kamu akan dapat menghindarkan diri daripada seksual berisiko ni. Seperti seks luar nikah ni tadilah. Apabila kamu betul-betul, maksudnya kalau kita cakap kita ingin berubah kan, kita betul-betul pegang kepada janji, percakapan kita tu. Okey, yang seterusnya, mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada perlakuan seks sebelum nikah. Kalau boleh elakkan. Kalau kamu nampak ada situasi yang mencurigakan, janganlah kamu pergi macam pembaris, pergi je lurus ke sana. Jangan. Kalau boleh elakkan. Okey, dan yang terakhir, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Kamu tolak dengan cara baik tetapi tegas dan yakin. Supaya orang tidak berani dah. Maksudnya kamu kena pandai berkomunikasi lah. Jangan main-main. Maksudnya kalau tegas tu kena tegas. Kalau yakin tu kena yakin. Tetap dengan pendirian. Okey. Cukup dah pembelajaran kita pada hari ini. Panjang dah cikgu bercakap. Jadi kita akan jumpa minggu depan. Cikgu akan bagi slide seterusnya lah. Maksudnya kita akan selang-selikan. Maksudnya selepas PJ kita akan buat PK. Selepas PK kita akan buat PJ. Dan begitulah sehingga kita dapat sekolah secara bersemuka. Okey. Terima kasih kelas.